Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linabil karimi wa alihi wa ashabil kiramil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Yang dihormati pengerusi masjid dan ahli jawatan kuasa, yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada masa yang diberikan kepada kita pada hari ini, kita dapat bersama-sama untuk berkongsi ilmu. Mudah-mudahan ianya memberikan manfaat kepada kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, pada malam ini hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25 masih lagi dalam bab yang sama, iaitu bab wajib menuntut ilmu agama dan kelebihannya. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Hadis yang ke-25 ini daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi. Bandingan apa yang Allah utuskan aku membawanya dari hidayah petunjuk dan ilmu pengetahuan. Kamasalil ghaisil kasiri asaba ardan. Adalah sama seperti hujan lebat yang menimpa bumi. Fakana minha ta'ifatun naqiyah. Maka terdapat sebahagian dari bumi itu tanah yang subur. Fakana minha ta'ifatun naqiyah, yang menerima dan menyedut air hujan tersebut. Qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal ushbal kasir. Lalu menumbuhkan rumput dan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Wa kanat minha ajadibu amsakatil ma'a fanafa'allahu bihan nasa fasharibu wasaqaw wa zara'un.
Dan terdapat sebahagian daripadanya tanah yang keras, yang hanya menampung air, iaitu tidak menyedutnya. Maka Allah menjadikan dia bermanfaat kepada manusia, lalu mereka minum dan memberi minum serta mereka menanam. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'anun la tumsiku ma'a wala tunbitu kala'a. Dan terdapat pula sebahagian daripadanya tanah-tanah yang lain, yang keadaannya hanyalah tanah-tanah yang rata, yang keras, dan tidak dapat menumbuhkan rumput. Fazalika masalu ma faqahu fi dinillahi ta'ala wa nafa'ahu ma ba'asani Allah bihi fa'alima wa 'allama wa masalu man lam yarfa' bizalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Demikianlah bandingan orang-orang yang mempunyai fahaman yang teliti dalam hukum-hukum agama Allah, dan bandingan orang yang beroleh manfaat dari apa yang Allah utuskan aku membawanya, lalu ia mengetahuinya dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan juga bandingan orang yang tidak hiraukan langsung ilmu yang aku sampaikan itu, dan tidak mahu pula menerima petunjuk Allah yang aku diutuskan membawanya. Hadis daripada Imam Al-Bukhari, Muslim dan An-Nasai. Hadis ni tuan-tuan, dia agak panjang. Dia agak panjang. Tetapi hadis ni dia menerangkan cerita tentang tanah. Apa kaitan tanah ni dengan kita? Baik, hadis yang ke-25 ini daripada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa Al-Ash'ari ini di zaman Rasulullah, dia diberikan dua peranan. Yang pertamanya, Abu Musa Al-Ash'ari ini merupakan seorang panglima tentera, sama seperti sahabat yang lain, iaitu seperti Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ja'far bin Abi Talib, dan beberapa lagi pahlawan yang terkenal di dalam Islam. Salah seorangnya ialah Abu Musa Al-Ash'ari. Dan yang keduanya, Abu Musa Al-Ash'ari ini juga merupakan salah seorang ulama di kalangan para sahabat. Jadi ini dia dua peranan yang dibawa oleh Abu Musa Al-Ash'ari. Baik, kita balik semula pada hadis ini. Hadis yang kita bacakan tadi, yang panjang ni, sebenarnya Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita tentang bandingan antara Nabi dengan manusia. Segala apa yang Nabi sampaikan kepada kita, ia berupa hidayah, berupa ilmu pengetahuan, berupa nasihat dan teguran. Kesemuanya ini diumpamakan seperti air hujan yang turun. Apa yang dibawa oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi, Nabi umpamakan seperti air hujan yang turun. Perkara pertama yang kita perlu ambil tahu ialah kenapa Nabi SAW menyebutkan bahawa segala apa yang disampaikannya itu seumpama air hujan yang turun. Kenapa Nabi menyamakan apa yang Nabi sampaikan, Nabi berikan kepada kita ini umpama air hujan? Tuan-tuan, air hujan ini sebenarnya merupakan rahmat daripada Allah. Kalau lama tak hujan pun kita bingung. Kenapa tak hujan? Panas. Bila hujan 2 hari ni pun kita dah bingung juga. Dah hujan kan, hujan 2 hari tambah 1 hari lagi kan banjir pula.
Tetapi sebagai seorang Islam yang beriman kepada Allah, kita perlu yakin dan percaya bahawa hujan yang diturunkan oleh Allah ini merupakan rahmat. Apa yang Nabi sampaikan kepada kita, ianya juga berupa rahmat. Wahyu yang Allah turunkan, Nabi sampaikan kepada kita. Bab hukum agama, Nabi sampaikan kepada kita. Bab ilmu pengetahuan, Nabi sampaikan kepada kita. Ianya berupa rahmat daripada Allah. Sebab itu Nabi umpamakan apa yang Nabi sampaikannya itu seperti air hujan, kerana air hujan itu rahmat dan Nabi juga diutuskan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Kemudian seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 164 yang bermaksud, dan apa yang kami turunkan daripada langit, iaitu air hujan, dengannya kami menumbuhkan bumi yang sudah mati. Dengan air hujan itu maka turunnya rahmat Allah. Kerana binatang-binatang boleh minum dan tumbuh-tumbuhan boleh tumbuh elok. Sebab itu dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW ada menyebut, kalaulah Allah memikirkan perangai manusia, nescaya hujan tidak akan turun. Dalam satu hadis yang lain, Nabi pernah bersabda, jika Allah fikirkan tentang manusia, maka Allah tak akan turunkan hujan. Kenapa tuan-tuan? Kerana manusia ni adalah sejenis makhluk yang tidak pandai bersyukur dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita. Allah turunkan hujan ini tuan-tuan bukan untuk kita manusia. Kita ni manusia banyak buat dosa dengan Allah. Jadi Allah turunkan rahmatnya untuk makhluk yang lain, iaitu tumbuh-tumbuhan yang memerlukan air. Allah turunkan hujan untuk binatang-binatang, untuk mereka minum, untuk mereka hidup. Bukan Allah turunkan hujan ini untuk manusia, tidak. Sebabkan perangai manusia sendiri. Perangai manusia sendiri. Tetapi disebabkan ihsan daripada Allah yang memikirkan tentang makhluk-makhluk yang lain tuan-tuan, maka Allah turunkan juga hujan. Maka manusia tumpang sama hujan. Patut kita berterima kasih dengan binatang-binatang tu. Pergilah kat lembu kan. Terima kasihlah lembu, sebab kau lah hujan turun. Kalau tak turun hujan ni. Kalau nak fikirkan, kalau Allah memikirkan, kalau Allah berkira dengan kita ni manusia, rahmat Allah tak akan turun. Sebab itu, sebab manusia pada hari ini dengan kepala batunya, dengan melawan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan melawan para ulama, maka pasti tidak akan dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, saya kata tadi, manusia ni adalah sejenis makhluk yang tidak bersyukur kepada Allah. Tapi tak semualah, tak semua. Ada lagi manusia yang bersyukur kepada Allah, ada. Tapi disebabkan ada yang tidak bersyukur itu, maka rahmat Allah ini tak diturunkan pada semua. Ada yang kepala batu, ada yang Allah suruh solat tak solat, ada yang lawan para alim ulama, kemudian ada yang melawan ciptaan Allah. Allah dah ciptakan kita ni sebaik-baik kejadian, dia nak lawan pula, ubah pula rupa dia. Macam-macam lagi tuan-tuan. Tetapi oleh kerana Allah Subhanahu wa taala kesian dan memberikan ihsan kepada segala binatang yang ada di muka bumi ini dan juga tumbuh-tumbuhan, maka kerana itulah Allah menurunkan hujan
untuk mereka, bukan kepada manusia, tetapi manusia pun turut tumpang sekali. Tu dia. Baik. Apa yang Nabi SAW kata tentang ilmu yang baginda bahawa seperti risalah-risalah hadis ini adalah seumpama air hujan. Maknanya segala apa yang Nabi SAW bawa adalah rahmat seperti air hujan. Sebab tu saya kata tadi, Nabi, kalau kita sendiri baca tentang sirah Nabi, kenapa Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, kepada seluruh alam, ialah kerana sebagai rahmat. Maka hujan itu juga terus sebagai rahmat. Jadi apa yang Nabi sampaikan kepada kita itu juga merupakan rahmat. Baik, kita tengok macam mana bandingan Nabi. Kata Nabi, hujan itu ialah baginda, manakala bumi itu ialah kita, umatnya. Kata Rasulullah, bila hujan turun, sifat bumi yang ditimpa hujan ini terbahagi kepada 3 jenis. Bila hujan turun, dia kena pada tanah. Tanah tu ada 3 jenis tanah yang apabila ditimpa hujan, apa yang akan berlaku? Yang pertama, kata baginda Nabi SAW, bila hujan turun, ada jenis bumi ataupun tanah yang menerima air hujan tersebut dan menyerapnya dengan elok. Ini tanah jenis elok, sebab bila dia serap maka akar pun dapat air, lalu tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, tanam-tanaman juga akan tumbuh dengan baik. Inilah contoh bumi dan tanah yang baik. Bila hujan turun, kena pada tanah. Jadi tanah tu dia menyerap air. Dia terima air hujan dan dia menyerap air. Maka tanah yang macam tu, kalau kita tanam tumbuh-tumbuhan, dia akan tumbuh dengan baik. Bukan sebab tengok tangan siapa yang tanam, tuan-tuan. Ini kadang-kadang orang-orang tua dulu, dia kata tengok tangan yang tanam. Kalau tangan tu sejuk, tanam, hiduplah dia. Kalau tangan tu panas, yang tanam mati dia, pokok tak hidup. Bukan sebab tu, sebab tanah. Apabila ada hujan yang turun, maka tanah itu menyerap air dengan baik, maka insya-Allah pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan juga akan tumbuh dengan baik. Inilah contoh manusia jenis golongan yang pertama. Mudah-mudahan kita yang mengaji, kita yang belajar pada malam ini, apabila kita mendengar apa sahaja yang diberitahu oleh baginda Nabi SAW, sama ada perkara itu perkara yang halal, haram dan sebagainya, kita pun terima dan mengamalkan dengan bersungguh-sungguh apa yang diperintahkan kepada kita. Orang yang seperti ini bila dapat sahaja ilmu, dia tidak banyak bercakap. Dia menjadi seperti orang-orang yang disebut Allah dalam surah An-Nur ayat 51. Sesungguhnya ucapan dan respon orang-orang yang ada iman apabila diseru Allah dan Rasul supaya dihukum antara mereka dengan Al-Quran dan hadis, maka mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Tuan-tuan, ni senang cerita macam ni. Golongan yang pertama ini, apabila datang belajar, datang kuliah ilmu, kemudian dapat ilmu, apa yang disampaikan, ilmu agama, ilmu agama, apa yang disampaikan itu, yang disampaikan itu daripada hadis Nabi, daripada apa yang Allah perintahkan dan sebagainya itu, orang yang jenis pertama ini, mereka ini akan dengar ilmu, kemudian mereka akan amalkan. Ini golongan yang pertama. Tuan-tuan datang majlis ilmu, tuan-tuan dapat ilmu, apa yang saya sampaikan, dan tuan-tuan amalkan. Itu golongan yang pertama. Dia tak banyak tanya, dia tak banyak soalkan.
Kadang-kadang ada yang menyoalkan, dah contoh, sebagai contoh kita kata apa, anjing dan khinzir itu adalah najis mughallazah, najis yang berat. Dalam Islam, anjing dan juga khinzir adalah najis mughallazah, najis yang berat. Dia tanya pula tuan-tuan, kalaulah anjing dengan khinzir ni najis berat, kenapa Allah ciptakan? Itu orang yang banyak tanya. Dalam Islam, apabila hukum dah mengatakan bahawa najis anjing dan juga khinzir itu ialah najis mughallazah, cukup. Tak perlu kita tanya lagi, kenapa? Kalau dah tahu, Allah dah tahu kenapa anjing dengan khinzir ni najis, kenapa Allah ciptakan? Tuan-tuan nanti ini kalau orang yang bertanya macam ni, dia akan masuk golongan yang lain. Golongan yang pertama ini, apa yang dia dengar daripada baginda Nabi, apa yang dia perintahkan oleh Allah, dia tak lain dan tak bukan, dia akan kata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ini golongan yang pertama. Kata Nabi, golongan yang pertama ini seperti air hujan yang turun, diserap dan dia menjadi tanah yang baik. Itulah dia golongan yang pertama. Sebab ada di antara kita ni tuan-tuan, dia kadang-kala dia dengar saja tapi dia tak amalkan, pun ada ramai. Sebab itu jenis orang yang pertama ini seumpama tanah yang serap air dengan elok apabila ditimpa ke atasnya. Sebab itu Nabi umpamakan bahawa orang-orang yang seperti ini umpama tanah yang baik yang dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan baik. Kemudian golongan yang kedua. Golongan yang kedua kata Rasulullah, bila hujan turun, ada jenis tanah yang hanya menakung air sahaja, seperti lopak air tanpa menyerapnya. Tuan-tuan pernah tengok tanah kan? Tanah kalau hujan ada air bertakung. Kenapa dia bertakung? Sebab dia tak serap air. Tanah tu tak serap air, maka air itu bertakung. Rasulullah umpamakan golongan yang kedua ini seperti mana tanah yang tidak menyerap air dan air itu bertakung. Jadi golongan yang macam mana ni tuan-tuan? Golongan yang jenis ini, dia tidak tumbuhkan buah-buahan. Walaupun begitu, air yang ditakungkan itu boleh diambil manfaatnya. Walaupun tanah tu dia tak menyerap air, tetapi air yang ditakungkan itu ada gunanya. Air yang ditakungkan itu ada guna dia. Mungkin kita boleh ambil air itu untuk siram tanaman, mungkin binatang boleh minum daripada air yang bertakung itu. Bukan nak kata dia tak bagus langsung tanah ni. Tanah ni bagus juga sebab dia menakung air. Jadi kenapa Nabi umpamakan begitu? Kata Nabi SAW, jenis manusia yang kedua ini, bila aku sampaikan Islam, golongan jenis ini akan terima, lalu dia pun berilmu, tetapi sayangnya dia tidak beramal dengan ilmunya. Dia boleh mengajar orang, tetapi dia sendiri tidak beramal dengan apa yang diajarkannya itu. Ini lebih kepada orang yang cakap tuan-tuan. Saya sampaikan, ustaz-ustaz yang lain sampaikan ilmu kepada kita, kepada tuan-tuan untuk dikongsikan sama-sama. Tapi adakah kita ni cuma kongsi, tapi orang yang sampaikan tu tak buat pun? Tuan-tuan ini Nabi umpamakan golongan yang kedua ni. Sebagai contoh, kita cakap ni sekarang ni dah masuk bulan Rejab. Sekarang dah masuk bulan Rejab. Maka saya pun sampaikan pada tuan-tuan,
tentang kelebihan-kelebihan bulan Rejab. Yang di antaranya ialah menuntut kita ataupun kita ni perbanyakkan berpuasa sunat pada bulan Rejab. Sebagai contoh, saya sampaikan pada tuan-tuan, tapi saya sendiri tak puasa. Dalam bulan Rejab ini perbanyakkan bersedekah, tapi saya tak buat. Sebab itu tadi kata baginda Nabi, orang ini ada ilmu, dia boleh ajar pada orang lain, tetapi dia sendiri tak buat apa yang dia ajarkan pada orang. Ni bahaya tuan-tuan. Berat ni sebenarnya. Ni berat. Dan lagi satu, dia ada ilmu tetapi dia tak beramalkan. Tuan-tuan malam ni datang dapat ilmu, tetapi tuan-tuan tak ambil ilmu yang saya sampaikan, tuan-tuan tak amalkan. Ini kata Rasulullah seperti golongan yang kedua, iaitu tanah yang menakung air dan tidak menyerapnya. Ini Nabi umpamakan sebegitu. Maksudnya golongan ini masih boleh terima lagi lah tuan-tuan. Masih boleh terima lagi. Mungkin kita tak tergolong dalam golongan yang pertama tadi, sami'na wa ata'na, mungkin mungkin ada perkara yang kita dengar, yang kita tahu tapi kita tak amalkan. Ada. Ustaz, kalau macam tu Ustaz, saya tak masuklah dalam golongan pertama. Tak apa, masuklah dalam golongan yang kedua ni. Ada ilmu tapi tak amalkan. Maksudnya, Ustaz, saya ni ada ilmu tapi ada benda yang saya amalkan, ada yang tak amalkan lah. Masuklah dalam golongan yang kedua. Kira okey lagi lah. Ada setengah perkara kita buat, ada setengah perkara kita tak buat. Boleh lagi mendatangkan manfaat kepada kita dan kepada orang lain. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi juga pernah bersabda, orang-orang yang paling teruk diazab di dalam neraka ialah orang-orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Tuan maka berjaga-jaga dan berhati-hati, kerana orang yang tidak beramal dengan ilmu yang dia ada, maka kata Nabi, orang yang paling teruk diazab di dalam neraka. Sebab itu, walaupun tuan-tuan kita ada ilmu yang sedikit, kita kongsikan bersama-sama, insya-Allah dia akan memberikan manfaat kepada kita dan kepada orang lain. Kemudian golongan yang ketiga dan golongan yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada jenis tanah tidak menakung air, apatah lagi menyerap air. Ada tanah ni dia kena hujan, air tak bertakung, dia pun tak menyerap air. Ada ke tanah macam tu? Ada lah agaknya. Kalau tak ada takkan Nabi boleh sampaikan. Maksudnya kat sini ada tanah yang bila ditimpa hujan, dia tak menyerap air dan air tak bertakung kat tanah tu. Ini kata Nabi golongan yang ketiga. Maksudnya tanah ini adalah tanah jenis yang keras. Dan inilah juga jenis manusia yang ketiga, iaitu yang memiliki hati yang keras seperti batu. Manusia yang sejenis ini tuan-tuan, kita panggillah siapa yang ceramah sekalipun, kita panggillah sesiapa sekalipun untuk ajak dia buat benda yang baik, nescaya dia takkan terima. Sebab golongan yang ketiga ini kata Nabi adalah golongan yang mempunyai hati yang keras. Dia je lah yang betul, orang lain salah. Apa yang orang lain cakap tak terima. Aku betul. Ini hati keras tuan-tuan. Panggillah sesiapa yang ceramah sekalipun, mufti pun ceramah sekalipun, kalau hati dia keras macam batu, apa yang disampaikan pun dia takkan ambil tahu.
Sebab sebenarnya jiwa mereka sudah mati, roh mereka juga, mata hati mereka juga dah tertutup. Tertutup kerana apa? Apa lagi kalau bukan disebabkan dunia? Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, sabdanya, pagi dia Islam, tetapi sebelah petang dia sudah menjadi kafir. Bila sebelah petang dia beriman, maka sebelah subuhnya pula dia menjadi kafir. Tuan-tuan, berhati-hati. Jenis ini subuh jadi imam, kemudian bila petang sahaja dia jadi orang lain. Hati-hati tuan-tuan. Ada orang kadang-kala waktu siang dia baik, malam dia jadi orang lain. Mungkin tak berlaku kat sini, tapi kalau tuan-tuan tengok kat bandar-bandar besar berlaku. Sebagai contoh, siang jadi lelaki, malam jadi contoh. Tetapi yang disampaikan oleh baginda Nabi ini, pagi dia beriman kepada Allah, tetapi bila petang saja dia dah mula buat benda yang melanggar hukum Allah. Sama juga dengan, sebagai contoh, ada orang yang mengatakan bahawa hukum hudud mana sesuai diamalkan pada zaman sekarang. Ada yang kata, tuan-tuan, kalau kita buat laksanakan hukum hudud pada zaman sekarang ni nanti tak sesuai. Sebab nanti ramai di kalangan rakyat Malaysia ni yang kudung, tak ada tangan. Sebab apa? Sebab amalkan hukum hudud. Begitu juga dengan riba. Mana boleh haramkan sebab ekonomi kita bergantung pada hasil riba juga. Ini tak payah kita ulaskan dengan lebih lanjut. Ini isu yang sensitif. Maka kita faham-faham saja. Baik. Jadi kata baginda Nabi SAW, jadi tiga golongan ini Nabi umpamakan seperti mana yang diberitahu kepada kita, yang hadis yang kita bacakan ini. Rasulullah SAW dan risalahnya adalah seperti air hujan, maka ia juga merupakan rahmat yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Bila hujan turun, bumi itu lambang manusia. Tanah bumi ini akan terpecah kepada tiga bahagian. Begitulah juga manusia akan berpecah kepada tiga bahagian terhadap risalah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Apa yang disampaikan oleh Nabi, ada golongan yang sami'na wa ata'na, ada golongan yang hanya mendengar tetapi tidak beramal, ada golongan yang langsung tak nak dengar, langsung tak nak amal. Maka kita tengok diri kita lah, tuan-tuan. Kita ni termasuk dalam golongan yang mana? Golongan yang dikatakan oleh Nabi ni kita yang mana satu? Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga semoga kita menjadi sejenis ataupun seperti tanah jenis yang pertama, kerana tanah yang diserap air dengan elok melambangkan manusia yang menerima apa yang disampaikan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan kita bermohon supaya jangan jadi seperti tanah yang kedua, yang terima risalah Allah dan ajarkan orang lain tetapi dia tidak beramal. Dan akhir sekali, jangan menjadi seperti tanah yang ketiga, yang tidak langsung menerima risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini kata para alim ulama, kalau golongan yang ketiga ini adalah golongan yang cerah masa depan dia. Cerah masa depan kat mana? Masuk neraka.
Tak payah nak tunggu lagi dah. Golongan yang ketiga ni, kita dah tahu dah mana tempat dia akan pergi. Kemudian semoga Allah merahmati kita dan menjadikan kita khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana doa yang disebut oleh Nabi, ya Allah rahmatilah khalifah-khalifah aku. Siapa dia khalifah Rasulullah? Iaitu mereka lah yang hidup selepas Nabi wafat, belajar dengan hadis-hadis Rasulullah, kemudian mengajar pula kepada orang ramai dan mereka beramal dengannya. Kata baginda Nabi, ya Allah rahmatilah khalifah-khalifah aku. Siapa dia khalifah-khalifah Rasulullah? Kita ni tuan-tuan yang hidup selepas zaman kewafatan Nabi, kita masih mendengar hadis Nabi, kita masih belajar hadis Nabi, dan kita beramal dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, maka kitalah yang digelar sebagai khalifah-khalifah Allah. Jadi tuan-tuan, sebab itu dalam bidang hadis ini, kita belajar tentang hadis Nabi ini supaya kita ni tak lupa tentang hadis-hadis Nabi SAW. Banyak hadis-hadis Nabi yang kita cuma belajar, yang cuma kita ulang adalah sebahagian sahaja daripada hadis-hadis Nabi. Jadi hadis-hadis yang sedikit ini kalau kita fahami dan kita amalkan, ianya akan memberikan kita manfaat yang besar, kerana kita adalah golongan yang masih lagi mendengar hadis Nabi. Ada orang yang masih lagi menyampaikan hadis Nabi, ada orang yang masih lagi mendengar hadis Nabi, dan ada lagi orang yang masih percaya dan beramal dengan hadis Nabi SAW walaupun baginda Nabi telah pun wafat. Maka tuan-tuan, apa yang menyedihkan kita, yang datang untuk mendengar hadis ini ialah orang-orang yang dah pun sampai ke umur-umur senja. Golongan-golongan muda ni tuan-tuan, kalau kita akan datang ni nanti tak ada orang yang menyampaikan hadis, bagaimana generasi akan datang untuk faham tentang hadis Nabi? Jadi tuan-tuan yang datang pada malam ini dapat ilmu, sampaikan kepada anak-anak kita, kepada sesiapa sahaja. Mudah-mudahan hadis Nabi ini tidak hilang begitu sahaja, dia akan terus disampaikan hinggalah ke akhir zaman nanti, hari kiamat nanti habis. Mudah-mudahan. Jadi apa yang disampaikan tuan-tuan pada malam ini, mudah-mudahan memberikan kita sedikit manfaat. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan sambung hadis yang terakhir dalam bab ini, iaitu dalam bab wajib menuntut ilmu, iaitu hadis yang ke-26. Dan hadis yang ke-26 ini juga hadis yang panjang. InsyaAllah kita dapat berkongsi serba sedikit dan kita dapat amalkan. Mudah-mudahan ianya memberikan manfaat kepada kita. Marilah kita sudahi dengan membaca tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.